sejahtera. Jadi pada hari ini cikgu akan ajar tentang 4.1.3 asas sains komputer tingkatan 3, iaitu kekunci primer dan kekunci asing. Jadi apakah dia? Jom kita belajar sama-sama. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar dapat kenal pasti kunci primer dan kunci asing dengan betul. Okey, jadi ini adalah contoh pangkalan data hubungan di dalam jadual yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Cikgu dah terangkan pada video yang sebelum ni. Dalam ni, okey, dia ada salah satu jenis kunci yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu kunci primer dan juga kunci asing. Okey, so ini adalah jadual yang cikgu ajar pada minggu lepas. Okey, apa dia kunci primer? Okey, kunci primer ni nilai dia mesti unik. Di dalam diri kita ni ada satu nilai yang unik, iaitu nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan kita tak sama dengan orang lain kan. Jadi itu ialah kunci primer yang ada dalam diri kita. Okey, kemudian dia tidak boleh mengandungi data yang sama. Macam nombor kad pengenalan tadi lah. Tak ada orang nombor yang sama dengan kita. Tapi nama bukan kunci primer tau. Sebab macam nama cikgu Adila, ada je orang lain nama Adila kan. Jadi nama tak boleh jadi kunci primer. Kunci primer ni dia mesti unik, dia seorang je ada. Okey, kemudian dia tidak boleh berulang dan tak boleh ditinggalkan kosong. Okey, kita mesti ada nombor kad pengenalan. Even baby pun ada nombor ID MyKid dia kan. Dan kunci primer ni dia digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Okey, kemudian setiap jadual dia mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu kunci primer. Dalam jadual tu mesti ada satu kunci primer. Okey, kemudian kunci asing. Kunci asing ialah atribut dalam satu jadual hubungan. Kunci asing ialah atribut yang merupakan kunci primer bagi jadual yang lain. Okey, kemudian dia menghubungkan dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan, dan dia menghubungkan rekod dari dua atau lebih jadual yang mempunyai hubungan. Okey, kunci asing ni kamu akan lebih faham apabila cikgu terangkan selepas ini. Okey, jadi cikgu pergi balik pada pangkalan data hubungan ni. Kamu agak-agak yang mana satu kunci primer. Okey, jadi dalam ni kunci primer ni ialah nombor KP. Okey, nombor KP ni tak ada orang pun yang sama. Nilai dia mesti unik. Okey. Okey, apakah dia kepentingan kunci primer? Kepentingan kunci primer ni dia untuk mengelakkan pertindihan data rekod lama dan rekod baru. Okey, kita tak nak berlaku pertindihan data rekod lama dengan rekod baru. Jadi kita mesti ada kunci primer. Kemudian yang kedua, dia memberikan nilai itu unik untuk simpanan data. Yang ketiga, bila tak ada pertindihan data berlaku, maka kita boleh menjimatkan ruang storan dalam komputer. Kemudian dia memelihara integriti data. Okey, maksudnya data tu boleh dipercayai. Okey, so kita tengok contoh yang dekat sini ya. Okey, kunci primer. Apakah kunci primer dalam jadual butir murid? Okey, kamu tengok dekat sini. Dalam jadual butir murid ni, apa kunci primer? Kunci primer tadi apa? Dia mesti unik. Dia tak boleh berulang. Dia tidak boleh dibiarkan kosong, tidak ada nilai. Okey, jadi kita tengok apakah kunci primer yang ada. Boleh ke nama jadi kunci primer? Tak boleh. Okey, macam cikgu cakap tadi, nama Adila, ada ramai orang nama Adila kan. Jantina pun tak boleh dapat ni. Lelaki ada dua, perempuan ni ada 3, lelaki ada 3. Maksudnya data ni berulang. Dia tidak unik. Kaum pun tak boleh nampak. Ada ramai orang India, ada ramai orang Melayu, ada ramai orang Cina. Sama ke agama? Ada 2 orang agama Islam, ada 2 orang agama Kristian. Jadi agama ni tak boleh jadi kunci primer. Jadi kunci primer yang tepat ialah ID murid. Okey, so ini adalah kunci primer dalam jadual butir murid. Okey, dalam jadual butir penjaga juga, cuba tengok kat mana kunci primer dia. Nama ibu, nama bapa tak boleh, nombor telefon pun tak boleh juga. Jadi kunci primer yang sesuai dia dijadikan untuk dalam butir penjaga dan jadual butir penjaga ialah nombor daftar. Okey, nombor daftar ialah kunci primer dia. Okey, kunci asing. Kunci asing berada dalam jadual yang mana satu? Okey, kita tengok
sebelum ni cikgu ajar. Okay, kunci asing merupakan kunci primer bagi jadual yang lain. Kita tengok kunci asing ni dalam jadual satu lagi dia jadi kunci primer. Jadi jadual yang satu lagi dia jadi kunci asing lah. Kunci asing ni maksudnya dia ada pada dua jadual. Satu dia akan jadi kunci primer, satu dia akan jadi kunci asing. Okey. Tengok jadual ni. Okey, so kita ada entiti butir murid dengan entiti butir penjaga. Ini adalah kunci primer kan, ID murid. Yang ini kunci primer dia adalah nombor daftar. Tiba-tiba kamu tengok dekat butir penjaga ni kita ada ID murid. Sini pun ada ID murid. Maksudnya bila dalam butir murid, ID murid jadi kunci primer, dalam butir penjaga, ID murid ni dia jadi kunci asing. Okey, jadi kunci asing berada dalam jadual butir penjaga. Okey, kunci asing berada dalam butir penjaga. Ingat cikgu cakap tadi, kunci asing. Okey, apa tadi cikgu cakap? Kunci asing merupakan kunci primer bagi jadual yang lain. Kegunaannya ialah untuk menghubungkan dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. Okey, jadi apakah nama kunci asing tersebut? ID murid. Okey, apakah kegunaan ID murid ni, iaitu kunci asing ni? Kegunaannya ialah untuk menghubungkan dua jadual. Macam mana dia menghubung? Okey, kita tengok kita tengok dalam butir murid ni kita ada kunci primer T17124, iaitu Danish Raimi. Kita nak tahu siapa nama mak dan ayah Danish Raimi ni. Jadi inilah kegunaan kunci asing. Kita pergi dekat jadual butir penjaga, kita cari T17124. Yang ini. Nampak tak? Jadi daripada sini T17124, nombor daftar dia ialah 1114. Ibu Danish Raimi ni nama dia Siti Nur binti Ali. Nama bapa dia ialah Malik bin Rashid. Nombor telefon dia 0092211334. Faham tak? Okey, contoh lain. Cikgu ada T17182 Nurul Ain binti Ahmad. Jadi kalau dua jadual ni sudah pun berhubungan melalui kunci asing, macam mana cikgu nak tahu siapakah nama ibu dan ayah Nurul Ain ni? Okey, jadi cikgu pergilah tengok dekat butir penjaga. Cikgu cari T17182. Ada tak? Sini. Nombor daftar dia 1115. Nama ayah Nurul Ain ni Ahmad bin Rahman. Nama ibu dia ialah Sarah binti Hasan. Kemudian nombor telefon dia 00933221115. Jadi itulah kegunaan kunci asing. Okey, dia nak menghubungkan dua jadual. Bye. Assalamualaikum.